Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat dan baik. Okey, hari ini kita akan mula tajuk akidah. Okey, sebelum tu buka buku teks awak dan tengok muka surat 56 dan 57. Okey. Muka surat 56. Tajuk hari ini ialah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada 20 sahaja. Okey, mula daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Okey. Sifat-sifat Allah ni saya rasa ramai yang dah belajar Mas Tadika, dia dah nyanyi lagu sifat Allah 20 tu. Dalam YouTube pun ada, Raihan pun nyanyi, Alif dan Sofia pun ada juga kalau awak tengok kat YouTube. Okey. Jadinya di situ, video kat situ dia cuma sebutkan sifat-sifat Allah sahaja tanpa menyebutkan maksudnya di dalam bahasa Melayu. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan maksud-maksud sifat-sifat Allah dalam bahasa Melayu. Okey, kita tengok muka surat 56. Okey. Nombor 1, wujud. Nombor 1, wujud. Wujud tu maksudnya ada. Okey. Maksud Allah tu sentiasa ada. Okey, kedua, qidam. Okey, kita sebut sekali lagi, qidam. Qidam maksudnya sedia ada. Okey. Ketiga, baqa. Baqa iaitu kekal, bermakna Allah tu akan kekal sampai bila-bila. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Yang ni panjang sikit. Kita ulang lagi sekali ya. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Apakah maksud dia? Maksudnya ialah bersalahan dengan yang baharu. Maksud bersalahan dengan yang baharu ni senang saja. Contohnya begini. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, iaitu sifat makhluk tu bersifat baharu. Baharu tu contohnya macam ni. Okey, makhluk tu daripada tiada kepada ada. Jadi daripada dia tiada, dia akan ada, so benda tu akan jadi baru. Jadi sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kelima, tengok kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, iaitu sifat Allah yang tidak perlukan bantuan kepada makhluk. Allah tu berdiri dengan sendirinya, maksudnya tidak perlu bantuan kepada makhluk. Okey, sekarang kita tengok nombor 6. Wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya ialah esa. Esa tu maksudnya adalah satu. Sebab apa kita tengok perkataan wahdaniyah ni? Wahdaniyah ni daripada perkataan bahasa Arab iaitu wahidun. Wahidun tu adalah satu. Okey, tengok nombor 7 pula, qudratun iaitu berkuasa. Bermakna Allah itu maha berkuasa di atas semua, ke atas semua makhluk di dalam dunia ini. Okey. Ke-8 iaitu iradah. Iradah maksud dia berkehendak. Okey. Berkehendak. Jika Allah berkehendakkan kepada sesuatu, maka benda itu akan terjadi. Kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah ia. Okey. Kita beralih kepada nombor 9. Ilmun. Ilmun, maksud ilmun ialah mengetahui. Mengetahui. Maknanya Allah itu mengetahui segala apa yang berlaku di mana-mana, di dalam hati, di setiap tempat, di mana saja. Allah tahu apa yang terjadi. Okey? Ke-10, hayatun. Hayatun maksudnya hidup. Allah itu maha hidup. Allah tidak akan mati. Walaupun kiamat nanti semua makhluk akan mati, tetapi Allah akan kekal hidup. Dia ada kaitan dengan nombor 3 ni, baqa kekal. Jadi Allah tu sentiasa kekal dan hidup. Okey.
kita beralih kepada muka surat 57. Okey, kita tengok nombor 11. Nombor 11, sam'un. Sam'un maksudnya ialah mendengar. Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Allah boleh dengar kalau kita berkata di dalam hati. Allah boleh mendengar walaupun kita berbisik. Allah boleh mendengar walaupun kita cuma hanya kita saja bercakap dengan diri sendiri. Allah tetap mendengar. Allah Maha mendengar. Okey. Nombor 12, basarun. Kita baca sama-sama. Basarun maksudnya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat walaupun tiada siapa-siapa yang nampak perbuatan kita, tetapi Allah akan nampak apa kita buat. Allah itu Maha melihat. Okey, nombor 13, kalamun. Kalamun iaitu berkata-kata. Tentu saja berkata-kata atau perkataan Allah tu tak sama dengan makhluk. Kita boleh cakap dengan kawan kita kalau kawan kita ada di sebelah. Betul tak? Ataupun kita cakap dengan telefon kan. Kita tak boleh macam kita tengok macam mana Nabi Muhammad terima wahyu daripada Allah. Itu perkara yang mustahil makhluk boleh buat. Okey. Nombor 14, kaunuhu qadiran, keadaan yang berkuasa. Okey. Daripada 14 ni sampai 20 sebenarnya dia diambil ni daripada nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, sama sahaja. Cuma ditambah di depan ni perkataan dia kaunuhu, keadaannya. Bermakna sifat itu sentiasa ada pada Allah. Sentiasa pada Allah. Sentiasa keadaannya berkuasa. Kaunuhu qadiran. 15, kaunuhu muridan, keadaannya sentiasa berkehendak. Okey. Kaunuhu aliman, keadaannya yang sentiasa mengetahui. Nombor 17, kaunuhu hayyan, keadaannya yang sentiasa hidup. Okey, nombor 18, kaunuhu sami'an. Okey, boleh tengok nombor sebelah kan? Sam'un. Nampak tu. Kaunuhu sami'an. Sama je. Cuma tambah keadaannya yang mendengar. Okey, nombor 19, kaunuhu basiran, keadaannya yang melihat. Okey, sama dengan 12. 20, kaunuhu mutakalliman, sama dengan nombor 13 iaitu kalamun, berkata-kata. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada muka surat 58. Okey. Bila kita dah tahu tentang sifat-sifat Allah yang 20, kemudian kita mesti mengimani sifat-sifat 20 itu. Apa maksud mengimani? Maksudnya kita beriman dengan sifat-sifat 20 itu ada pada Allah. Okey. Bila kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang 20, okey, apa kesan dia kepada orang yang beriman dengan sifat-sifat 20 Allah ini? Okey, pertama. Tengok pertama. Dia kata, saya tidak akan merosakkan harta awam. Kerana saya meyakini bahawa Allah itu bersifat maha berkuasa. Kita takutlah. Kita takkanlah buat benda yang boleh mendatangkan dosa. Okey, kedua. Saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Kita tahu apa yang Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jadi kita akan redha dengan apa saja yang terjadi. Okey. Kemudian nombor 3, saya tidak menipu ayah dan ibu. Menipu bukan dengan ayah dan ibu saja, dengan siapa-siapa pun kita akan menipu, kerana kita yakin bahawa Allah itu bersifat maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita buat. Kita tak boleh sembunyikan. Walaupun kita cerita dengan kawan kita saja. Jangan cerita dengan orang. Tapi Allah tetap tahu. Okey? Dan yang keempat, bila kita beriman dengan sifat-sifat Allah ni, tengok ya, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Macam saya kata tadi. Awak duduk dalam bilik ke? Awak sembunyi dekat tempat gelap ke? Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah itu bersifat maha melihat. Allah boleh nampak perbuatan kita. Okey? Itu adalah bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey.
Jadinya sifat-sifat Allah yang 20 ni awak mesti hafal, mesti ingat. Okey. Selepas awak dengar penerangan ni, boleh buka buku latihan. Dalam buku latihan yang dapat hari tu buka aktiviti, buka muka surat 55 sehingga 58. 3 muka surat sahaja. Jadi ada latihan yang memerlukan awak kena masukkan maksud sifat-sifat Allah ni. Okay. Jadi awak rujuk je dalam muka surat 56 dan 57. Okay. 56 dan 57. Rujuk di situ sahaja. Boleh nampak kat sini. Boleh ambil dan tulis latihan. Okay. Ustazah harap semua dapat manfaat atas penerangan hari ini dan semua dapat membuat latihan dengan baik dan memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Okey, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.